tuan-tuan yang semati, di antara tanda hari kiamat sebagaimana kita lihat tadi ialah arak zina secara jelas terbuka dan arak diminum secara dewasa. Negara kita, arak, judi, pelacuran, package. Tengoklah tuan-tuan di luar daripada masjid kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sebagian Tuan Imam, Pak Nazir, muslimin semak yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kesempatan kuliah maghrib hari ini dengan izin Allah, marilah kita renungi redaksi peristiwa yang disebut oleh dalam hadis-hadis berkaitan dengan peristiwa akhir zaman, dan kita mulakan dengan ayat surah Al-A'raf. A'udzu minasyaitonir rajim. Yas'alunaka an-sa'ah yas'alunaka an-sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha indallah qul innama ilmuha indallah qul innama ilmuha inda rabbi la jallaha li waqtiha illa hu saqalat fis samawati dadakum illa ba'tah yas'alunaka kannaka hafiyyun anha qul innama ilmuha indallah walakin aktharun nasi la ya'lamun. Surah An-Nazim. Mereka bertanya di kau, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah berlakunya hari kiamat? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat hanyalah di sisi Tuhanku, dan Allah, dia tidak memperjelaskan waktunya. Illa hu, tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat kecuali dia. Saqalat fis samawati, beratlah peristiwa ini di langit dan bumi. La ya'tikum illa baghtah, dan hari kiamat datang secara tiba-tiba. Hari kiamat tidak datang kecuali dengan tiba-tiba, dan mereka bertanya di kau, wahai Muhammad, seolah-olah kamu mengetahui tentangnya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanyalah di sisi Allah, dan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ahli tafsir mengatakan bahawa kafir Mekah selalu bertanya Rasulullah, kalau benar bilakah hari kiamat berlaku? Maka jawab dalam ayat tadi, Allah turunkan wahyu supaya Rasulullah mengatakan bahawa ilmu tentang hari kiamat itu hanyalah yang diketahui oleh Allah. Tidak diketahui oleh Nabi, tidak diketahui oleh para malaikat. Yang mengetahui hari kiamat hanyalah Allah SWT. Tetapi di samping itu Allah melalui wahyu kepada Rasulullah tanda-tanda hari kiamat, dan tanda-tanda itulah yang lebih tahu bahawa suasana hari kiamat sudah semakin dekat. Dalam hadis yang lain, dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Bu'istu ana wasa'ah hakaza. Bu'istu ana wasa'ah hakaza min hadhihi." Dan saya diutuskan, saya dengan hari kiamat, saya diutuskan dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Maksudnya tidak ada sempadan lagi. Dalam ini dikatakan wa qarna baina as-sababah wal wusta. Rasulullah menggandingkan antara tangan, jari telunjuk dan yang tengahnya. Dan Rasulullah mengatakan Rasulullah diutuskan dan hari kiamat hanyalah seperti dua jari ini. Maksudnya tidak ada sempadan lagi. Kalau sebelum Rasulullah SAW, setiap Rasul diutus Rasul yang kemudiannya. Selepas satu Rasul, seorang lagi Rasul diutuskan berturut-turut. Tetapi Rasulullah dengan hari kiamat tidak ada sempadan lagi. Itulah yang disebut dalam hadis yang mulia ini, menunjukkan hari kiamat pasti datang, masa hanyalah Allah yang tahu. Di antara tanda hari kiamat sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim ini, Rasulullah bersabda, anna Rasulullah SAW qala, sayakunu fi akhir hadhihi ummah rijalun yarkabu ala matayir hatta ya'tu abwab masajidihim faqultu li abi wa ma yasir qala surujan anzaman. Rasulullah bersabda, tidak akan berlaku kepada umatku di akhir zaman. Mereka mencipta kenderaan yang pelandanya sangat lembut,
Dan kenderaan ini dibawa sampai ke pintu masjid. Dan ahli tafsir mengatakan barangkali wallahu alam ialah kenderaan kereta yang kita ada sekarang. Ini tandanya apabila ada kenderaan tersebut, sayakunu fi akhir hadhihi ummah rijalun. Rasulullah mengatakan akhir zaman umat ini akan ada rijalun, lelaki-laki, yarkabu ala masayir. Dia menunggangi satu kenderaan di atas masayir. Dan para sahabat tidak paham apakah masayir. Lalu Rasulullah mengatakan masayir adalah surujan anzaman, tempat pelana lembut yang sangat selesa untuk duduk, sebab ketika Rasulullah hanya ada pelana yang keras. Mereka menendang kuda, pelana yang keras. Menendang unta juga keras. Tetapi satu masa akan wujud satu kenderaan kata Rasulullah. Kenderaan ini sangat lembut, selesa, dan dibawa ke masjid. Diletak betul-betul depan masjid. Barangkali tadi saya letak betul-betul depan masjid. Apakah itu gambaran apa yang disebut dalam hadis ini ataupun yang lain, wallahu a'lam. Dan para pentafsir mengatakan hadis ini menggambarkan kenderaan yang manusia akan reka satu masa. Kenderaan ini sangat selesa. Tidak sebagaimana kuda yang begitu bentuknya, tetapi kenderaan ini sangat-sangat selesa dan duduk di atas surujan anzaman dan tempat yang sangat luas. Kalau kita bandingkan dengan pelana kuda sangat kecil, hanya cukup untuk seorang. Tetapi Rasulullah mengatakan pelana yang akan dibina oleh manusia ini sangat luas. Surujan anzaman, dan wallahu alam apakah maksudnya. Dan ramai pentafsir mengatakan kereta yang kita ada ini, iaitu hadza markubah allati ibtakarat hazi fi al-asr ala wa hiya sayyarah. Dan kata ahli tafsir ini saya petik daripada syarah ini, dia kata ketahuilah yang Rasulullah maksud ialah kereta yang kita pakai sekarang. Dalam ayat Quran juga Allah mengatakan wal khayla wal bighal wal hamira takabuha. Dan Allah mengatakan bagal, kuda dan himar dijadikan sebagai kenderaan. Dalam akhir ayat itu, dan Allah akan menciptakan kenderaan yang kamu tidak mengetahui. Ketika zaman Rasulullah, kuda kaltai, himar ialah kenderaan. Dan Allah akan ciptakan kenderaan lain yang kamu tidak pernah tahu. Hari ini kita ada kereta, kita ada kapal terbang, kita ada kapal laut, kita ada segala-gala kenderaan yang Allah mengatakan bahawa satu masa Allah akan ciptakan kenderaan tersebut. Kita melihat manusia yang ciptakan, tetapi Allah kata dia yang ciptakan. Manusia hanyalah melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan inilah di antara tanda hari kiamat ialah wujudnya kenderaan yang sebagaimana digambarkan dalam hadis tadi. Dan sekarang kereta ialah kenderaan yang utama. Inilah yang dikebutkan tadi, sayakunu fi akhir hadhihi ummah rijalun rikabu ala mayasir hatta ya'tu abab masajidihim. Mereka bawa tepat ke tepi masjid mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan hatta itu abab masajidihim, dan mereka duduk tepi-tepi pintu masjid itu. Kuda tidak letakkan dalam masjid itu, tetapi kenderaan yang bakal direka ini akan diletak betul-betul di depan pintu masjid. Subhanallah. Inilah di antara hadis yang menunjukkan kita berada pada zaman yang sangat lewat. Dan ada satu perkara yang Rasulullah sebut berkait dengan hadis yang sama. Rasulullah mengatakan, yakunu fi akhir ummati rijalun yarkabu ala suraj ashbah ar-rihal yanzilu ala abab masajid. Ini dalam riwayat lain. Hampir sama, akan ada satu masa akhir zaman yang kamu akan perhatikan ada lelaki manusia ketika itu menunggang satu kenderaan yang di atas suraj seperti tadi juga, ashbah ar-rihal yanzilu ala abab masjid, dan kenderaan ini sampai di depan pintu masjid. Tetapi ketika itu Rasulullah memberi gambaran. Ketika berlakunya kenderaan tersebut, wujud wanita mereka nisa'un kasiyat ariyat, dan ketahuilah ketika itu perempuan mereka, perempuan yang kasiyat, pakai baju, ariyat tetapi telanjang. Pada masa itu ketika kenderaan itu dicipta, kata Rasulullah, wanita mereka telah kasiyat ariyat, pakai baju tetapi telanjang. Ala rusin
Kasnimah al-buh ajar, dan di atas kepala mereka ada seperti bonggol unta. Al-anu al-hunun fa innahun mal'unat, dan mereka lah golongan yang dilaknat. Satu masa Rasulullah gandingkan antara teknologi dengan wanita. Teknologi sudah tinggi ketika itu, kenderaannya jadi gambarkan kepada para sahabat yang punya pelana yang sangat lembut. Dan ketika itulah muncul wanita isteri kamu yang sifatnya lah nisa'uhum kasiyat ariyat, pakai pakaian tetapi telanjang, dan itulah yang berlaku akan datang, kata Rasulullah. Dan hari ini kita lihat manusia menguji kenderaan yang berbagai-bagai, dan wanita mereka yang memandu kenderaan tersebut kadang-kadang ialah wanita yang digambarkan sebagaimana digambarkan Rasulullah tadi. Dan kata tafsirnya annahun kasiyat, yakni alihin albisah, mereka pakai pakaian, walakin tilka albisah imma dayiqah, sama ada dia ketat sangat ataupun dia syafafah raqiqah, dan dia sangat jarang sehingga nampak dalam baju dia. Kalau kulit dia putih, nampak putihnya daripada luar bajunya. Kalau dia gelap, gelaplah nampaknya. Kalau merah, merahlah, sebagaimana yang dinyatakan oleh tafsir ini. Mereka ini berjalan secara lenggak-lenggok untuk menarik perhatian lelaki. Pakaian mereka sangat ketat, dan mereka berjalan secara lenggang-lenggok untuk menarik perhatian lelaki, dan ini golongan yang dilaknat, kata Rasulullah. Munculnya teknologi tadi digandingkan dengan wujudnya wanita seperti itu, dan kita dapat saksikan di mana-mana apa yang diwujudkan, yang disebut dalam hadis tadi. Cukup malam, teknologi digandingkan dengan maksiat, dan banyak hadis-hadis Rasulullah yang lain yang menggambarkan perkara yang hampir sama dengan hadis yang tadi. Dan tuan-tuan yang semati, ada juga mengatakan yang ma'ilat, yang lenggak-lenggok ini maksudnya mereka condong kepada kebatilan. Itu satu terjemahan lain. Walau macam mana pun kita dapat melihat peristiwa yang disebut dalam hadis yang mulia tadi tepat berlaku pada zaman kita, dan Rasulullah menyebutkan ketika itu berlaku dunia sudah hampir akhir. Tuan-tuan, ini khasiat ariyat, pakaian yang ketat. Gadis-gadis kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, lebih lagi pada musim perayaan, kenduri dan majlis-majlis khusus, mereka berpakaian sebaya, ariyat, khasiat. Marilah kita sama-sama renungi. Kalau adalah majlis kita yang juga seperti ini, ariyat, khasiat, telanjang tapi pakaian, berpakaian tetapi telanjang. Dalam hadis yang lain, untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kita berada di akhir zaman, antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iza dayat al-amanah fantazur as-sa'ah, apabila amanah itu dihilangkan ataupun diabaikan, maka tunggulah hari kiamat. Maksudnya orang yang diberikan peranan, mereka yang diberikan amanah untuk menjaga sesuatu, mereka abaikan tanggungjawab mereka, maka tunggulah fantazur as-sa'ah, dan tunggulah hari kiamat akan datang. Dan hari ini tuan-tuan kita lihat banyak perkara yang seperti yang digambarkan dalam hadis ini. Kalau kita lihat di sini, kita lihat banyak maglah disebut dalam syarah di sini, bahawa banyak akhbar-akhbar yang menunjukkan bahawa pecah amanah, mereka yang diberi kuasa, pemimpin, menteri, dan mereka yang terlibat dengan tugas masing-masing, tapi mereka didakwa di atas memecah ataupun mengabaikan amanah dan sebagainya. Kita tidak boleh lihat jauh, kita tengok negara kita sendiri, tuan-tuan. Pecah amanah 2.8 juta dilakukan oleh pegawai tinggi negara kita. Pegawai rendah tidak dapat melakukannya, tapi apabila amanah diabaikan, diberikan kepada orang yang tidak layak memegang jawatan, dan amanah diabaikan, tunggulah masanya. Kita lihat hari ini hampir setiap hari berita yang kita terima, ada berita yang seperti ini, pecah amanah ataupun rasuah. Ini dilakukan oleh penjawaban kita, pegawai-pegawai tinggi kita. Pegawai rendah tidak dapat lakukan, tuan-tuan. Pegawai tinggi polis, kasta, pendidikan, dalam perdagangan, dan seluruh sektor terlibat pegawai-pegawai tinggi kita.
Berita harian mengatakan bahawa 2,428 kes rasuah penjawat awam. Apabila amanah diabaikan, tunggulah asa. Kita dapat gambarkan apa yang berlaku sekarang ialah sebahagian daripada warna-warni yang menunjukkan kita berada di akhir zaman. Kita lihat prosesi rasuah negara kita tak pernah turun sejak tahun bertahun. Dan negara kita terkenal dengan negara rasuah. Negara sekangkang kera tetapi rasuahnya sangat luas. Dan apabila amanah diabaikan, maka tunggulah bantazil asrah. Maka kita lihat inflasi naik dengan mendadak. Negara kita negara yang Allah berikan rezeki yang banyak dari segi pertanian, dari segi galian, petroleum, emas dan sebagainya. Tetapi apa yang kita dapat saksikan hari ini, hidup semakin sukar. Tidak menggambarkan sebagaimana hasil yang Allah kurniakan kepada kita. Buah durian saja kita ada 20 ataupun 50 jenis musangking saja, dan menyambutkan kita Allah berikan berbagai-bagai nikmat yang sangat luar biasa, tetapi hidup masyarakat tidak semakin mewah ataupun semakin maju, tapi semakin meredup, tuan-tuan. Inilah data dikeluarkan oleh dunia. Transparency International mengeluarkan dalam Wall Street Journal, dia tunjukkan data ini. Data ini menunjukkan bahawa negara yang terlibat dengan rasuah, cost of doing business, kalau nak buat bisnes negara tersebut, negara manakah yang paling parah dalam dunia ini? Dan negara yang tanda merah ialah Malaysia. Negara yang paling tinggi rasuah apabila ada bisnes untuk dilakukan kerajaan. Apabila ada syarikat luar untuk masuk buat lakukan bisnes negara itu, negara manakah yang paling banyak rasuah? Malaysia. Tuan-tuan, apabila amanah diabaikan, maka tunggulah asah. Dan kita lihat kepincangan negara, bukan saja negara kita, semua negara sangat bergantung pada pemimpinnya, apakah pemimpinnya bertakwa atau sebaliknya. Dan sekiranya mereka yang tidak bertakwa itu pun sudah cukup calon sebagai mereka yang meninggalkan amanah. Sebab amanah Allah ialah untuk tarbiyahkan bumi Allah dengan kitab Allah, tetapi kita lari daripada kitab Allah. Kita mengambil selain pada Allah untuk mentarbiyahkan bumi Allah sendiri. Dan itulah gambaran kita sedang berada di akhir zaman. Dalam hadis yang terkenal, di antara tanda hari kiamat ialah an yatatawal an-nas al-bunyan. Manusia berlomba-lomba untuk membina bangunan yang paling tinggi. Sifat bina bangunan tinggi ini bukan saja sekarang, tuan-tuan, sejak daripada kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud juga berlomba-lomba untuk membina bangunan yang tinggi. Dan Allah menggambarkan irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha bil bilad. Kaum Nabi Hud, mereka berlomba-lomba untuk bina bangunan paling tinggi, dan kaum Ad telah muncul sebagai kaum yang pegang rekod dunia yang Allah sebut allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang bangunan itu tak pernah dibina setinggi itu oleh orang lain. Dan kaum Hud telah pegang rekod dunia satu masa yang lampau. Dan sekarang kita juga melakukan sifat yang sama, membina bangunan tinggi, dan rekod dunia hari ini ialah bangunan Burj Khalifah di Dubai. Dubai negara yang miskin satu masa dulu, negara penggembala kambing, penggala unta, dan Allah berikan minyak yang banyak pada negara tersebut sehingga mereka mampu untuk membina bangunan yang paling tinggi, tuan-tuan. Pada bulan puasa ada 3 zon untuk buka puasa. Tingkat 1 sampai tingkat 40 buka puasa satu masa. Lebih lewat daripada tingkat 40 hingga tingkat 80 itu lebih lewat untuk buka puasa. Yang paling tingkat awal atas paling lewat buka puasa. Sebab ketika Maghrib di bawah, di atas masih ada matahari, dapat lihat. Kita dapat lihat matahari lagi. Di bawah sudah buka puasa. Nak tunjukkan betapa tingginya bangunan ini. Ada 3 zon buka puasa. Kita di Malaysia tak ada tempat yang 3 zon dari segi ketinggian. Cuma kita satu kawasan, seluruh kawasan itu sekali buka puasa, tetapi tidak di Dubai. Bangunan tinggi berbuka puasa berbeza-beza. Sehingga hari ini ahli falak kita di Malaysia juga ingin mengambil iktibar ini supaya kawasan yang tinggi, umpamanya di Kota Kinabalu, di Kundasan, apakah sama buka puasa dengan Kota Kinabalu? Sebab tanah yang tinggi mengikut ibarah di sini, maka kita harus lewatkan buka puasa di Kundasan ataupun di kawasan yang lebih tinggi. Tetapi setakat ini kita belum mengambil kira
buka puasa negara kita. Tetapi di Dubai satu masalah, telah timbul buka puasa sebab bangunan sangat tinggi dan manusia berlomba-lomba untuk membina bangunan yang paling tinggi. Nombor 2, Johan ialah Dubai dan naik Johan ialah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur menduduki tempat yang kedua, naik Johan dalam bangunan paling tinggi. Walaupun Amerika cuba membina, Eropah membina, tetapi juara naik Johan jatuh kepada Kuala Lumpur. Kita lihat negara yang paling tinggi, bangunan paling tinggi dunia ialah Burj Khalifah yang kita sebutkan tadi. Satu masa dulu bangunan menara kembar kita nombor 2 paling tinggi, kemudian nombor 3, kemudian nombor 4, kemudian nombor 5. Dan menara jam di Mekah yang sudah melindungi Kaabah ialah bangunan yang sangat tinggi, tingginya 601 meter. Kalau dulu kita masuk ke Mekah, dalam kitab Jawi kita baca, apabila kamu masuk ke Mekah adalah kamu melihat Kaabah dan kamu bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Tetapi hari ini tak dapat kita lakukan. 30 km daripada Mekah kita lihat bangunan yang sangat tinggi di atas. Labbaik Allahumma labbaik, bukan tengok Kaabah lagi. Kaabah tak dapat lihat lagi. Bahkan masuk masjid pun tak dapat lewat Kaabah lagi. Pergi ke depan, hujung baru nampak Kaabah, sayup-sayup. Itulah suasana sekarang. Bangunan semakin tinggi. Di keliling Mekah penuh dengan bangunan kapitalis, bukan umat Islam. Bagaimanakah kapitalis Yahudi, Eropah, Amerika dapat kuasai bangunan-bangunan paling tinggi di Mekah? Bahkan hotel paling dekat dengan pintu Masjid Haram ialah Hotel Hilton kepunyaan Yahudi. Bagaimanakah hotel Yahudi boleh bertahta di jantung umat Islam? Itu soalan yang tak dapat kita jawab hari ini. Di seluruh keliling Mekah, hotel Yahudi. Bagaimanakah ini berlaku? Dan hari ini kalau kita pergi Mekah, kita dapat lihat bangunan Kaabah secara jelas. Sehinggalah kita masuk dalam masjid, barulah kita dapat lihat labbaik Allah labbaik. Dan itulah suasana yang kita hadapi sekarang. Kita lihat Malaysia paling tinggi bangunan yang baru siap. Bangunan Merdeka 118, tingginya 679 meter. Sangat tinggi daripada luar, daripada Kajang nampak bangunan itu. Dan diisytiharkan oleh dunia sebagai naik Johan. Dunia mengatakan naik Johan Malaysia yang pegang. Malaysia mana? Tak pernah dengar nama negeri ini. Malaysia di mana? Malaysia di Amerika atau di Eropah? Tak, dia di Asia. Dekat mana? Dekat Thailand. Oh, Thailand. Malaysia, orang tak kenal pun. Tapi dari segi bangunan kita nombor 2 di dunia. Namanya Merdeka 118. Yang orang selalu datang untuk curi panjat sampai ke atas. Sebab mereka nak tempatkan diri mereka sebagai juara yang memanjat bangunan paling tinggi. Dan mereka datang ke Kuala Lumpur. Dan kita lihat penceroboh bangunan kita sentiasa kita dapat saksikan sebab mereka nak letakkan mereka sebagai orang yang berjaya mendaki bangunan paling tinggi. Sebab Burj Khalifah dijaga tak boleh naik panjat. Tetapi rupa-rupanya keselamatan kita tidak sebegitu ketat sehingga kita sedar duduk di puncak bangunan 118. Tuan-tuan, Menara Merdeka 118 ialah naik Johan dunia. Kita bukan main-main, tuan-tuan. Bukan Amerika yang pegang naik Johan, bukan Eropah, tetapi Malaysia. Orang Eropah tak pernah kenal Malaysia di mana. Dan kita menempa nama yang besar dunia, bahawa kita ada menara kedua terbesar tertinggi dunia, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang Allah sebut tadi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Daripada Kajang kita dapat lihat tinggi. Dan apakah akhlak yang kita bina manusia sama tinggi dengan bangunan? Kita berjaya membina bangunan yang tinggi, apakah kita berjaya membina manusia yang tinggi akhlaknya? Atau sebaliknya, ataupun kita gagal membina manusia? Kita hanya membina bangunan tinggi-tinggi, pembangunan yang tinggi-tinggi, tetapi kita masih gagal membina manusia. Sebagaimana data kita lihat tadi, kita negara yang paling tinggi dalam rasuah, tinggi dalam bangunan, tinggi dalam rasuah. Dan itu bukan kehendak Islam, tuan-tuan. Terperanjat manusia dunia. Apabila diisytiharkan, Malaysia ialah bangunan kedua tertinggi dunia. Dan sifat hari kiamat ialah manusia berlumba-lumba membina bangunan paling tinggi. Rasulullah mengatakan manusia akan berlumba-lumba untuk saling tinggi bangunan, sama seperti sifat kaum Nabi Ad, kaum Nabi Hud, kaum Ad.
Apabila mereka berjaya membina bangunan paling tinggi, Allah musnahkan mereka. Sebab bukan bangunan yang Allah persoalkan, tetapi mereka menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Hud AS. Maka sifat manusia seluruhnya, apabila kita menentang kebenaran, maka nasib kita akan sama. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ini dua manusia daripada Rusia katanya, datang panjat. Dia kata kami datang senang je, pakai pakaian orang Islam, pakai jubah, kami naik ke atas, tak ada siapa yang tegur kami. Kami bagi sedikit rasuah, kami dapat puncak ke atas. Betapa lemahnya keselamatan kita. Dia ceritakan bahawa kami boleh naik puncak dengan senang. Bila kami turun, kami beritahu riuh satu negara, kami dah turun. Kami tahu kami dah naik puncak, kami dah bersidak ambil gambar di sana. Negara yang paling lemah keselamatan, kata orang Rusia ini. Kami keluar daripada Malaysia, orang tak sedar lagi. Dia nak gambarkan apa yang berlaku negara kita. Pembangunan, keselamatan tidak setara. Dan itulah yang digambarkan oleh dua manusia ini. Pasangan katanya. Dan mereka berpesta di atas puncak yang kita pun tak pernah tahu. Puncak ini ada tempat dia duduk lagi. Tuan-tuan, ini dia orangnya. Mereka berpesta di atas puncak. Tangan Tengku Abdul Rahman. Bangunan ini tuan-tuan, bangunan Tengku Abdul Rahman. Tangan Tengku Abdul Rahman melakukan kemerdekaan. Merdeka. Merdeka. Dia buka tangan dia. Merdeka. Soekarno merdeka. Ini negara kami yang punya. Kita merdeka. Asal kita di sini. Merdeka. Merdeka. Maafkan saya tuan-tuan. Menggambarkan sejarah kita. Kadang-kadang sejarah kita sejarah yang pahit. Dan mereka duduk di atas puncak tangan Tengku Abdul Rahman. Mereka berdiri di atas puncak tangan Tengku Abdul Rahman. Di atas. Sebab bangunan ini menggambarkan laungan kemerdekaan. Dan tiba-tiba ini dia bergambar, kami sudah naik ke puncak. Dia balik, tak payah cari kami di Malaysia, tak payah tangkap, kami sudah berada di Rusia. Keselamatan negara kita, dia kata, sangat paling lemah yang dia pernah datang. Tiba-tiba ada orang mereka pula naik. Dia keluar berita, dia naik panjat 679, saya tak tahu benar atau tidak. Dia keluarkan berita, dia gambar, tunjuk kaki dia di atas puncak tangan dengan Tengku Abdul Rahman. Kita belum berlumba untuk bina bangunan tinggi. Tetapi apakah rakyat kita setinggi bangunan ini dari segi ekonomi, dari segi makanan, kekenyangan, kelaparan dan seumpamanya, tuan-tuan. Kita mencipta bangunan paling tinggi yang termasuk dalam hadis silsilah tadi. Manusia belum berlumba untuk membina bangunan yang paling tinggi. Mereka berbangga, tetapi mereka tidak melihat apakah hari akhir mereka. Apakah matlamat kira mereka ke akhirat nanti. Dan itulah pesanan dalam hadis yang mulia tadi. Kalau kita letakkan hari ini tuan-tuan, kita rankingkan bangunan paling tinggi ke paling rendah. Bukan paling rendah, tetapi paling yang lebih rendah. Yang pertama ialah Burj Khalifah tadi, Dubai. Yang kedua adalah Merdeka 118. Kemudian Shanghai. Kemudian WTC sudah jatuh nombor 3, nombor 4. Malaysia nombor 2 dunia tuan-tuan. Dan bangunan-bangunan lain hari ini tuan-tuan. Dalam satu hadis yang Rasulullah menyebutkan perkara yang sama, hampir sama. Ini adalah asar Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Makkah qad bajat qazaim wa ra'aita al-bina ya'lu rus al-jibal fa'lam anna al-amra qad azallak." Dan dalam hadis ini yang disebut sebagai, Rasulullah mengatakan, apabila kamu melihat fa iza ra'aita Makkah qad bajat qazaim, apabila kamu lihat di Mekah sudah ada terowong-terowong yang banyak. Apabila kamu lihat Mekah ada bajat qazaim, ta'ni syaqat fiha al-qanawat, yaitu terowong-terowong yang ditebuk di bukit, gunung-gunung. Au al-anfaq au qad yakuna wajha. Anfaq jibal Makkah qad azallak. Sekiranya kamu lihat di Mekah telah ditebuk terowong yang banyak, maka ketahuilah, kata Rasulullah, fa'lam al-amra qad azallak, dan hari kiamat sudah hampir sangat dengan kamu. Qad azallak, telah membayangi kamu. Hari ini kita lihat bangunan sangat tinggi dan Rasulullah mengatakan ra'aita bina ayalu ru'us al-jibal. Bangunan telah mengatasi puncak gunung. Maka tunggulah, maka hari kiamat fa'lam al-amra qad azallak, dan hari kiamat sudah membayangi kamu. Kita lihat bangunan menara jam kita lebih tinggi daripada gunung Jabal Ajat di sebelah.
menjulang ke udara sehingga dipanah petir pada bulan lepas. Tuan-tuan, apabila kamu lihat terowong yang banyak yang ditepuk di gunung-gunung, ini pemandangan nak masuk ke Mekah, tuan-tuan. Kita daripada Madinah kita masuk ke Mekah seperti ini. Ada 3-4 terowong dan berpuluh-puluh terowong lain telah ditebuk untuk masuk ke Mekah. Teknologi hari ini dapat tebuk gunung yang keras pejal ini, tuan-tuan. Dan kalau kamu melihat sudah ada seperti ini, kata Rasulullah, maksudnya fa'lam an amra qad azalak. Hari kiamat sudah membayangi kamu. Dan bangunan yang sangat tinggi tadi, apabila kamu melihat bangunan yang sudah mengatasi puncak gunung, tunggulah, maka al-am qad azalak, dan urusan kiamat sudah membayangi kamu. Pun kita tahu kita di akhir zaman, tetapi hadis ini menggambarkan lebih dekatnya kita daripada apa yang kita sangka dekat itu. Marilah kita bersedia, tuan-tuan. Dalam hadis ini juga mengatakan bahawa di antara tanda kiamat ialah kamu akan lihat arat ros an-nas, dan pembala kambing menjadi pemimpin manusia, dan kamu akan lihat orang yang berkaki ayam yang menjaga kambing. Mereka juga berlomba-lomba, bermegah-megah membina bangunan tinggi. Dan pada masa itu al-amah rabbaha, al-talidu al-amah rabbaha, dan hamba melahirkan tuannya. Maka Sahih Bukhari mengatakan tanda 4 tanda tadi menggambarkan hari kiamat sudah hampir menjelang. Kita lihat, yang membina bangunan tinggi ialah orang yang penggala kambing, penggala unta. Dan sekarang bangunan paling tinggi ini dibina oleh penggala unta. Kerajaan Dubai asalnya penggala unta. Yang memegang kerajaan ini ialah penggala unta asalnya. Dia membina bangunan paling tinggi. Rasulullah sebut orang yang kaki ayam. Kaki ayam jaga kambing. Itulah yang bina bangunan tepat dengan Dubai. Asalnya mereka penggala kambing, penggembala unta, dan sekarang mereka Allah berikan mereka minyak yang banyak dan bisnes yang besar. Mereka membina satu bangunan yang sangat tinggi, tertinggi dunia, dan mereka lah daripada orang yang asalnya bukan orang bangsawan tetapi hanyalah penggembala kambing. Kita lihat ini ialah suasana di Dubai dalam 30 tahun lepas. Sebelah kiri, padang pasir yang tidak ada sebarang bangunan. Padang pasir yang rata hanyalah 50 tahun lepas. Ini sudah 50, tak silap saya. Kemudian kita lihat bangunan yang mencakar langit hanya dalam masa 50 tahun. Asalnya tidak ada apa-apa, mereka sangat miskin. Sekarang Allah campakkan kekayaan mereka. Dan apakah kekayaan ini digunakan untuk menegakkan hukum Allah di atas buminya atau sebaliknya? Dan mereka lah juara untuk mengadakan demonstrasi dengan Israel. Kita lihat inilah perbezaannya. Dan jangan lupa juga dalam hadis yang mulia Rasulullah mengatakan di antara tanda hari kiamat ialah zina akan berlaku secara luas dan akan diminum arak secara luas. Ini kita lihat berlaku seluruh dunia. Zina dan arak package, tak boleh dilepaskan. Zina, arak, package. Dan Rasulullah mengatakan sekiranya itu telah berluasa, maka itulah tandanya akhir zaman. Dan hari ini kita lihat mereka minum arak secara jelas. Mereka adakan Oktoberfest bagaimana kita jelaskan dalam tahun lepas barangkali. Mereka mendesak supaya negara kita mengadakan pesta minum arak besar-besaran sebagaimana dilakukan oleh negara luar. Sebagaimana negara Amerika mengadakan pesta, Eropah mengadakan pesta, mereka ingin bulan Oktober lepas. Lepas kita dilanda Covid, mereka minta untuk minum arak ramai-ramai. Subhanallah. Tepat sebagaimana yang Rasulullah sebut. Antara tanda kiamat ialah arak diminum secara berluasa, dan mereka sekarang tidak segan silu lagi untuk mengadakan pesta minum arak pada bulan Oktober setiap tahun. Sebab dunia telah mengadakan pesta ini, Malaysia belum lagi memulakan. Walaupun diadakan secara perseorangan ataupun secara private, tetapi negara belum meraihkan hari minum arak pada bulan Oktober, dan mereka desak supaya diadakan hari tersebut. Dan kita sudah ada arak sendiri yang sangat terkenal dunia, namanya arak timah, yang terkenal dunia antara arak yang berkualiti, dan Malaysia lah pengeluar negara Islam lah pengeluar arak yang sangat terkenal tadi.
minum arak kemudian kemalangan. Don't drink and drive. Minum arak kemudian langgar orang lain. Mereka langgar orang yang bukan Islam, mereka langgar orang Islam. Yang minum bukan Islam. Ada juga orang Islam, walhamdulillah. Dan mereka langgar semua orang Islam bukan Islam. Dan mereka mengatakan ini kebebasan kami. Mereka mengatakan ini kebebasan kami, dan sekarang mereka akan merayakan pesta mereka. Hari raya dalam 3-4 hari lagi. Dan kita jangkakan peristiwa ini akan berulang sekali lagi. Mereka mengatakan ini kebebasan kami, kita adalah masyarakat majmuk, dan masyarakat majmuk lah yang dilanggar oleh mereka. Yang mereka langgar majmuk. Mereka beralasan bahawa kita tidak boleh haramkan arak sebab kita masyarakat majmuk. Sedangkan yang mereka langgar ialah masyarakat majmuk. Melayu kena langgar, Cina kena langgar, India kena langgar. Apabila seorang mabuk, mereka tak kena bangsa lagi. Tuan-tuan, mari kita berfikir. Kita sangat bimbang. 3-4 hari lagi mereka ada pesta yang besar. Dan kita sangat bimbang ini berlaku sekali lagi. Dan mereka beralasan bahawa inilah masyarakat majmuk. Tuan-tuan, ini kebebasan juga sebut. Kebebasan bukan untuk melakukan keburukan. Kebebasan adalah untuk melakukan kebaikan. Dan kita sedang berperang. Negara kita ada menteri besar yang ingin mengharamkan judi dan arak. Ada menteri besar yang pertahankan. Tuan-tuan akan bangkit bersama dengan pemimpin tuan-tuan. Kalau pemimpin tuan-tuan untuk mengharamkan arak dan judi, alhamdulillah. Tapi sekiranya pemimpin tuan-tuan bersama untuk mengekalkan arak dan judi, tuan-tuan ikut belakang dia ketika kita bangkit di kebun nanti. Pegang dada lama-lama. Kita bagi kredit kepada menteri besar ini sebab dia bercadang untuk mengharamkan lesen judi tidak akan diperlakukan lagi. Lesen arak juga akan dihadkan satu negeri saja yang kita dengar dalam tahun 2 ini. Walaupun ada negeri lain yang telah melakukan lebih awal, dan Langkawi tempat tumpahan arak akan dibersihkan. Alhamdulillah. Inilah yang berlaku negara kita. Dan satu lagi tuan-tuan, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, Rasulullah bersabda, umatku akan menghalalkan, sebahagian umatku akan menghalalkan arak, dan mereka menamakan arak dengan nama lain. Mereka bukan nama dengan arak khamar dalam bahasa Arabnya, khamar. Mereka sebut dengan nama brandy, mereka sebut dengan nama whisky, mereka sebut dengan nama berbagai-bagai. Dan hari ini kita lihat arak berbagai-bagai. Lebih malam, ini arak untuk orang Madinah dan Makkah. Kita telah tak cakap lagi. Ini disebarkan di Jeddah. Sebelum ini kita tak dengar ada arak-arak. Kalau ada arak timah di Malaysia, kita tak heran sangat. Tetapi sudah ada arak untuk disebarkan di Jeddah. Ada restoran-restoran Jeddah yang memberikan arak ini. Ada tulisan arak. Arak diharamkan di seluruh negara Islam, termasuk negara Saudi. Tetapi meminum arak secara berlebihan telah berlaku perayaan-perayaan yang lepas. Ketika Krismas yang lepas, mereka minum arak mengata-kata di restoran. Dan tuan-tuan boleh baca dalam berita Arab, restoran-restoran yang menyajikan arak haram, tetapi arak diedarkan. Namanya cukup di atas botol arak, la ilaha illallah, bendera Arab Saudi. Apakah tidak ada penghinaan lebih berat daripada ini? Sebelum ini mereka letakkan simbol negara, bendera mereka ke bola sepak dan mereka tendang bola sepak. Arab Saudi masuk final World Cup yang sebelum ini, dan ada gambar la ilaha illallah di bola mereka tendang dalam pertandingan ini. Sekarang botol pula ada. Arak haram, tetapi dapat digambarkan. Mereka ambil gambar, yang ambil gambar ini Yahudi tuan. Dan mereka sebarkan restoran-restoran di Jeddah, di Riyadh yang ada jual arak, mereka telah senaraikan. Dan tuan-tuan, khamar apakah halal? Dan telah wujud satu perkara besar di Arab Saudi. Sebab gambar wanita minum arak disiarkan dalam Facebook, dalam media massa. Apakah ini untuk menceroboh ataupun untuk menghina Islam? Ataupun untuk mengatakan arak walaupun diharamkan tetap ada yang dibeli ataupun diminum? Sebelum ini kita tak pernah dengar, tuan-tuan. Bumi Rasulullah kita tak pernah dengar. Tetapi sekarang telah terbuka.
dan benar-benar menggambarkan kita sudah berada di akhir hari kita, tuan-tuan. Ini arak buatan Malaysia, namanya timah. Ada batahan daripada surau-surau masjid-masjid NGO, tetapi dipertahankan oleh menteri kita. Nama timah akan dikekalkan, tak boleh nama lain. Mereka kata bukan Fatimah pun, namanya timah. Timah tu maksudnya yang lembu timah tu, bukan nama Fatimah, dia kata. Dan dikekalkan nama timah. Dan Rasulullah bersabda, la tashab al-khamar fa innaha miftah kulli syarr. Dan arak itu jangan minum arak, sebab arak ialah pintu segala keburukan. Tuan-tuan semati, di antara tanda hari kiamat sebagaimana kita lihat tadi ialah arak zina secara jelas terbuka dan arak diminum secara luasa. Negara kita, arak, judi, pelacuran, package. Tengoklah tuan-tuan di luar daripada masjid kita. Hari itu saya tersalah pergi ke sebelah sana. Nak masuk daripada highway, nak masuk ke masjid ini ke kanan. Saya termasuk ke kiri. Saya temung segala-galanya. Di sebelah masjid. Tuan-tuan pergilah ke sebelah sana, sebelah highway sana. Suasana berbeza sama sekali di sini. Package arak, judi, pelacuran. Dan akibatnya di negara besar, negara Amerika umpamanya, 1000 bayi dilahirkan dan mereka membunuh 544 baby di abortion, digugurkan sebab anak dilahirkan tak restu, anak dilahirkan secara accident. Ibu bapa tidak berharap untuk dapat anak, tiba-tiba anak dilahirkan. Mereka gugurkan. Ini nasib negara bukan Islam, tetapi dia merangkak ke negara kita. Negara kita pada tahun 2009, 17,000 anak luar nikah didaftarkan negara kita, negara Islam Malaysia ini. Kita semua bertanggungjawab. Kita akan ditanya di akhirat nanti, setiap unit pada kita, apakah ini sebab negara kita merdeka, kita yang bentuk negara kita. Tuan-tuan semati, pencapaian Malaysia sejak merdeka pada tahun 2008 sampai 2010, 2 tahun, 3 tahun, kita hasilkan 152,000 anak luar nikah. 1 tahun dalam tahun ini maksudnya 208 anak luar nikah 1 hari, ataupun 9 orang anak luar nikah dilahirkan setiap jam. Negara kita yang kita cintai ini ialah menggambarkan kita berada di akhir zaman. Dan apakah yang kita lakukan? Kita di masjid, semua orang baik-baik. Tugas kita bukan di masjid saja, di luar sana. Dan tuan-tuan, ini nasib bayi negara kita. Dibiarkan di tepi jalan, di tepi taman, kadang-kadang tepi masjid, tepi madrasah, tepi surau, supaya orang baik-baik akan membesarkan anak yang digugurkan ini. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Inilah tuan-tuan nasib negara kita. Dan ada NGO pula, ada SUHAKAM, badan kerajaan tuan-tuan, supaya untuk menjadikan pelacur itu sebagai profession yang disokong oleh sebahagian NGO, ditentang oleh sebahagian NGO. Di manakah kita tuan-tuan? Kadang-kadang badan politik juga terlibat untuk menyokong perkara yang berlaku. Mereka mengatakan pelacur itu hak asasi manusia. Negara kita muka macam Melayu yang perjuangkannya tak pasti apakah Melayu atau tidak, Islam atau bukan Islam. Dan sugar daddy, sugar baby, perzinaan yang terbuka yang berlaku negara kita, berlaku di kalangan putri-putri ataupun siswi sekolah universiti. Ini statistik yang dikeluarkan beberapa tahun lepas. Yang terlibat dengan sugar baby ini tuan-tuan ialah gadis-gadis untuk disewa oleh mereka yang kaya-kaya. Yang paling top ialah Sunway. Bukan saya kata, tetapi statistik yang keluarkan. Inti National University, Taylor College dan sebagainya. Ini berlaku depan mata kita. Dulu diiklankan secara terbuka dalam Facebook dan sebagainya, sekarang diharamkan. Dan kita tidak tahu kegiatan mereka berlaku di sini. Satu lagi barangkali terakhir tuan-tuan. Antara min iktirab as-sa'ah tasyabaha rijal bin nisa birijal. Antara tanda dekatnya hari kiamat ialah lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki, juga kita sudah hadapi sekarang.
Dan kita lihat syarahan daripada hadis ini panjang. Dan sekarang dunia tuan-tuan telah terbagi dua. Negara yang membenarkan tak gender, lelaki, perempuan, dan yang ketiga. Yang ketiga ini separuh dunia telah benarkan. Bukan lelaki, bukan wanita. Mereka lah tak gender. Dan di dalam IC mereka ada jantina, di Malaysia lelaki, wanita. Tetapi negara ini ada yang ketiga, ataupun jantina X dan Y, Z dan sebagainya. Tuan-tuan, ini sedang kita berlaku. Ini negara yang membenarkan tak gender dijadikan sebagai asas kepada pendaftaran negara. Tuan lihat semakin banyak yang masih kita pertahankan adalah negara-negara umat Islam dan negara kita juga. Kita juga dengarkan bagaimanakah ada gadis yang ada lelaki yang seperti gadis, gadis seperti lelaki. Kadang-kadang mereka telah sampai ke Makkah. Dan inilah yang sedang berlaku. Tadi ada lelaki jadi wanita, ada wanita jadi lelaki. Dan mereka jadikan Mekah sebagai tumpuan mereka. Barangkali untuk mengambil keberkatan dan sebagainya. Subhanallah. Dan inilah yang sedang berlaku. Dan kita lihat bagaimanakah Menteri Agama kita bertindak bahawa tak gender tidak diakui di Malaysia. Dan NGO sedang berjuang untuk perkara yang dinyatakan dalam hadis tadi. Dan yang paling menakutkan, tuan-tuan, di antara hadis yang sangat menakutkan yang Rasulullah sebut, yang dibawakan oleh Imam Tabari dan Al-Bahaqi, inna min alam as-sa'ah wa asyratiha ayaktabi ar-rijal bir-rijal wa nisa' bin-nisa'. Di antara tanda hari kiamat ialah lelaki kawin lelaki, wanita kawin wanita. LBGT. Rasulullah telah sebut bahawa apabila berlaku seperti ini, amalan kaum Nabi Lut, maka hari kiamat sudah hampir sampai. Kita bagi ruang untuk azan. Silakan.
حي على حي على حي على حي على Alhamdulillah, kita sama sikit ini. Inilah di antara yang disebut oleh Baginda Rasulullah. Antara tanda hari kiamat ialah inna minal alam sah asyratiha ayatafi ar-rijal bir-rijal wan nisa bin-nisa. Lelaki cukup dengan lelaki, wanita cukup wanita. Mereka kahwin sejenis sebagaimana amalan kaum Nabi Lut. Kita lihat catatan di Amerika, negara simbol, negara yang melaksanakan ini awal lagi. Mereka dikatakan hampir seluruh kawasan di Amerika telah bersetuju untuk melakukan perkara ini, walaupun ada di antara mereka yang tidak melakukannya, tapi mereka memberikan kebenaran dan majoriti tidak menentukan kebenaran. Majoriti di kalangan mereka yang tidak beriman, mereka mengarah kepada perkara yang di tengah di muka Allah SWT. Dan apabila mereka ambil data di kalangan orang yang buruk, maka majoriti tidak menentukan kebenaran. Inilah yang berlaku negara barat dan telah datang ke negara kita. Barangkali saya sebut sebelum ini, maaf saya sebut sekali lagi, Singapura telah membenarkan perkahwinan jantan dengan jantan, betina dengan betina pada tahun PAS. Ketika mereka menyambut hari kebangsaan Singapura, Perdana Menterinya menyatakan kami telah meluluskan enakmen yang berkaitan dengan perkahwinan. Di Singapura, perkahwinan boleh ditarifkan bukan secara biasa lagi, tetapi boleh dilakukan secara LGBT. Di tepi sepadan negara kita, mereka sudah benarkan untuk jantan kahwin jantan. Di utara kita, di Thailand, mereka sudah lama mengamalkannya. Dan tinggal negara kita yang sejengkal ini masih pertahankan nilai-nilai yang terakhir. Dan inilah yang kita sangat takuti. Ini tahun 2023. Dan apakah yang berlaku tahun depan kita tidak tahu. Apakah yang berlaku seterusnya kita tahu, tetapi kita berdoa apa yang berlaku seperti ini tidak berlaku negara kita. Di Thailand, LGBT mereka ada tempat-tempat perkahwinan untuk promosi pelancongan yang dikaitkan dengan LGBT. Mereka berikan satu suasana yang kondusif di Thailand. Di Singapura telah mulakan terlepas. Mereka ada gandengan di antara Singapura dan Malaysia. Ini presiden jantan, kahwin jantan LGBT Singapura yang sangat rapat dengan NGO di negara kita. Tuan-tuan,
Allah mengatakan wala taquz zina innahu kana fasyatan wa sa'a sabila. Tetapi dalam perjuangan bangsa bersatu, mereka minta supaya dibenarkan seks asalkan suka sama suka. Dan dengan bahasa mereka, convention doesn't criminalize sexual relation outside of marriage for both spouses. Suami isteri boleh melakukan seks dengan pasangan lain sekiranya mereka setuju. Perkaranya setuju. Suka sama suka, silakan. Ini dikehendaki dilakukan oleh bangsa bersatu. Untuk seluruh negara yang ada dalam ahli bangsa bersatu, mereka sedang berdesak Malaysia supaya tandatangi perkara ini. Singapura telah tandangi, Thailand sudah tandangi, Malaysia belum lagi. Hanya bergantung kepada wakil kita di bangsa bersatu. Tuan-tuan, apakah kita ingin mengulang sekali lagi? Walhamdulillah, apa yang Allah rakamkan tentang kaum Nabi Lot? Dan ini sangat menakutkan. Kita lihat di Eropah, di negara-negara maju di Eropah, anak kebanyakan mereka adalah anak luar nikah. Di Estonia 56% anak dilahirkan anak luar nikah. Di Sweden mereka catatkan anak luar nikah, anak yang tanpa ayah. Sweden, Denmark, Portugal, 60% antara negara yang paling tinggi anak luar nikah. Dia menjala ke negara kita, tuan. Marilah kita jaga sendi terakhir kita ini. Dan kita akan dipersoalkan di akhirat nanti, setiap kita. Dan kita lihat sekarang sudah negara kita sudah baca berita dalam berita, package tukar isteri. Pasangan, dua pasangan, mereka berehat di atas kapal krus namanya, berlayar di lautan Selat Melaka. Rupa-rupanya tukar pasangan, baru kita tahu. Subhanallah, kita menempuh bala yang dilakukan oleh kaum Nabi Lot. Walhamdulillah. Dan mereka ada kumpulan-kumpulan mereka yang kita tidak tahu, tuan-tuan. Kalau tak keluar akhbar, kita tak tahu. Dan ada kisah berzina dengan suami orang, isteri dengan suami orang, suami dengan isteri orang. Perkara yang sangat banyak berlaku. Dan kadang-kadang keluar dalam akhbar, kita baru tahu. Dan inilah yang mereka perjuangkan kebebasan. Dan beritahu mereka kebebasan ialah untuk melakukan kebaikan, bukan untuk melakukan keburukan. Hari ini, tuan-tuan, kumpulan ini mendesak supaya LGBT, mereka yang terkena HIV, harus diberikan simpati. Dulu kita kata, marilah kita jauhi LGBT. Mereka mengatakan, ini hak asasi kami, jangan kamu kisah kami, inilah hak kami. Tapi bila dia sakit, dia masuk hospital yang kita bina. Dia masuk hospital yang rakyat bina. Bila rakyat kata, jangan kamu terlibat dengan LGBT, dia kata, ini hak asasi kami. Sekarang mereka sakit, mereka masuk hospital rakyat yang bina. Kerajaan bina itu maksudnya rakyat yang bina. Sebab kerajaan negara demokrasi adalah rakyat. Dan sekarang mereka minta simpati supaya rakyat Malaysia tunjukkan simpati mereka yang terkena dengan penyakit HIV, dan Mufti Selangor mengeluarkan pandangannya, tak payah kita simpati, seluruh dunia condemn Mufti Selangor hari ini. Tuan-tuan semati, kita lihat dalam hadis yang panjang lagi, satu masa maksiat berlaku secara terangan di tepi jalan. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, wallazi nafsi biyadihi la tuhni hadzal ummah hatta yakum ar-rajul ila marah. Tidak hancur umat ini demi jiwa kedengangannya, kecuali mereka melakukan perkara sombong ini di tepi jalan supaya dilihat oleh orang ramai. Mereka lakukan supaya dilihat oleh orang ramai, dan orang yang baik lalu ketika itu kata Rasulullah, alangkah baiknya kalau mereka lakukan ini di tepi, di belakang dinding. Alangkah baik sekiranya mereka lakukan di luar belakang dinding. Mereka lakukan untuk kita saksikan. Ini satu masa. Barangkali negara kita tidak berlaku, tuan-tuan. Alhamdulillah. Tetapi negara luar mereka lakukan secara terbuka. Mereka lakukan supaya dipertontonkan. Mereka buka pintu mereka dan supaya dirakam oleh orang jiran mereka. Ini berlaku di Eropah. Saya tinggal di Eropah agak lama juga, tuan-tuan. Perkara ini berlaku sejak saya tinggal di Eropah lagi. Dan kita lihat perkara ini disebut Rasulullah, tidak musnah kaum ini sekiranya selagilah mereka menyembunyikan perbuatan buruk mereka. Tetapi bila mereka telah lakukan secara terbuka, maka inilah sangat kehancuran. Tuan-tuan, mereka melakukan maksiat terbuka, mereka melakukan perzinaan secara terbuka di jalan. Dan alangkah baik satu masa itu, kata Rasulullah, kalaulah orang yang baik melalui, kalaulah mereka lakukan di luarnya. Dan Rasulullah juga bersabda, lam tazur al-fahsyah fi qaumin qat
hatta yu'linu biha. Tidak berlaku satu perkara yang buruk berlaku dalam satu kaum yang mereka melakukan secara terbuka illa fasyahin ata'un, kecuali Allah turunkan ta'un kepada mereka. Wal ajal allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madan, dan mereka akan dikenakan penyakit yang tak pernah dirasai oleh moyang mereka. Kita hari ini kena penyakit macam-macam, tuan-tuan. Penyakit denggi pun kita baru kena. Apatah lagi COVID-19 kita baru dengar. Chikungunya apa kita baru dengar. Dan penyakit-penyakit yang muncul hari ini tak pernah kita dengar sebelum ini. Dan Rasulullah bersabda, apabila berlakunya hal al-fahisyah, keburukan, perzinaan dalam satu kaum ini secara terbuka, maka Allah akan sebarkan penyakit yang sangat menakutkan, at-ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim, dan penyakit-penyakit yang menyakitkan yang tak pernah berlaku di kalangan moyang mereka, allazi madha, yang telah lampau. Tuan-tuan, hari ini kita lihat penyakit disebabkan oleh biseksual ini, LGBT ini sangat-sangat menakutkan. Dia datang dengan HIV, dia datang dengan penyakit-penyakit yang dipanggil dengan STD, transmitted sexual disease, yang sangat menakutkan. Dan penyakit STD, tuan-tuan, dia telah merebak ke seluruh dunia. Kita sangka negara Islam tidak ada penyakit ini. Rupa-rupanya Kuala Lumpur diisytiharkan top 10 jangkitan HIV baru. Subhanallah, kita tak tahu. Kalau WHO tidak beritahu, Kuala Lumpur ialah tempat jangkitan top 10 dunia dalam HIV. Kita negara Islam, maksud saya negara umat Islam. Rupa-rupanya tahun melarat Malaysia, kita galakkan orang datang membawa hasil ekonomi. Rupa-rupanya mereka bawa HIV, mereka bawa LGBT, mereka sebarkan di Kuala Lumpur. Kalau WHO tidak beritahu, kita tak tahu. Tuan-tuan yang saya hormati, ini penyakit yang sangat ditakuti. Penyakit yang dikaitkan dengan sexual transmitted disease, penyakit yang melibatkan LGBT, sama seperti COVID. Sama seperti COVID, sebiji sama COVID. Bentuk sama. Yang terlibat dengan HIV dengan COVID-19 exactly sama. Supaya kita berfikir. Dan tuan-tuan, ini berita yang mengatakan Malaysia top 10 dalam jangkitan HIV yang dikeluarkan oleh WHO. Berita ini kita tak sebar negara kita. Negara kita sebarkan yang baik-baik, yang berlaku seperti ini kita tak sebarkan. Tuan-tuan, ini adalah penyakit yang besar berlaku negara kita. Dan akhir sekali, tuan-tuan, la taqum as-sihhata tara umuran azaman lam takun taraha wa lam tuhjizbat anfusakum, dan tidak berlaku kiamat sehingga berlaku perkara-perkara yang besar yang tak pernah kamu bayangkan, yang tak pernah kamu lihat, dan tak pernah kamu bercakap tentangnya. Dan sekiranya itu berlaku, maka datanglah kiamat. Hari ini, tuan-tuan, banyak perkara besar. Roket naik ke langit kita tak pernah dengar. Ini perkara besar, tuan-tuan. Kapal terbang berjalan, besi melayang, itu perkara besar yang tak pernah terfikir oleh manusia sebelum dulu. Oleh kerana dia berlaku sentiasa hari ini, kita rasa perkara ini biasa. Manusia telah berjalan di angkasa. Tidak berlaku hari kiamat sehinggalah kamu akan melihat umuran azaman lam takunu tarunaha, yang kamu tak pernah lihat sebelum ini, dan kamu tak pernah bercakap tentangnya. Kita lihat orang mengembara di langit. Mereka mengembara di langit. Mereka ada rumah di langit. Namanya ISS, International Space Station namanya. Orang kita, orang Melayu, masih bercakap boleh naik ke langit atau tidak. Orang buat rumah ke langit. Itu beza antara kita dengan mereka. Orang lain buat rumah, duduk berbulan-bulan di sana. Ada pelancong yang datang ke sana. Dan China buat rumah lebih besar di atas langit. Yang panjang ISS China ialah 1 meter, 1 batu, 1 mile long spacecraft, dan dia mengalahkan seluruh ISS. ISS ini dibina oleh seluruh dunia. Amerika yang tuanya, seluruh Eropah berpadu tenaga. China buat sebiji, mengalahkan seluruh dunia. Ini memeranjatkan seluruh dunia hari ini. China mengatasi seluruh dunia dalam konteks teknologi angkasa lepas. Dan apakah yang digambarkan dengan space war menjadi satu perkara yang mungkin berlaku? Alhamdulillah. Sekarang sudah ada pelancong, bukan pergi ke Rusia, bukan pergi Amerika, pergi ke langit. Melancong ke langit selama 12 hari. Dan jutawan Jepun telah membayar harga untuk naik ke IS. Dia berehat di sana 12 hari.
Dia ambil gambar daripada atas. Sampai di Mekah dia terperanjat tengok satu gambar yang sangat menakjubkan. Mekah bersinar sampai ke langit. Dia cerita, dia lihat waktu itu waktu malam, dia lihat satu sinar yang memancar ke udara dan dia ambil gambar tersebut. Rupanya Mekah termukarramah. Subhanallah. Dia cerita. Kita tak pernah naik. Dan tempat ini dapat dilihat esok dia tengok lagi. Sebab IS ini berputar banyak kali tuan. Dan dia rakam sekali lagi, dia keluar bawa ke Jepun gambar Mekah. Dan angkasawan lain juga merakamkan gambar Mekah yang sangat indah, tetapi mereka tak siarkan sebab tidak menguntungkan mereka. Tuan-tuan, ini ialah satu perkara yang besar. Cina buat bulan tiruan di atas kota mereka. Ini perkara besar. Rasulullah mengatakan tidak berlaku kiamat sehingga kamu mendengar perkara yang besar berlaku. Rasulullah tidak gambarkan apa yang berlaku, tapi ini perkara besar. Bulan, kita tahu ada satu bulan di bumi kita, tetapi Cina telah buat bulan lain. Mereka buat bulan yang memancar waktu malam dan duduk diam di atas kota itu. Bulan kita dia naik turun. Bulan Cina duduk atas bandar itu kekal sampai pagi. Pagi esok dia tutup switch. Ini telah berlaku di Cina, satu perkara yang besar. Bukan bulan saja, matahari yang buat. Dia buat matahari sendiri Cina supaya tidak malam di Cina. Apakah mereka berjaya atau tidak? Mereka sedang buat matahari supaya Cina tak ada pernah ada malam. Mereka bekerja siang malam dan mereka bekerja hanya semata-mata dunia. Kita bekerja untuk akhirat. Itu beza antara kita mereka. Dalam konteks ini kita lihat Saudi juga membina satu kota yang sangat luar biasa, kota yang tidak akan jadi malam. Namanya kota Neom. Tuan-tuan yang pergi ke Tabuk, pergi ke utara lagi, ada kota Neom, tempat Allah musnahkan kaum Nabi Syuaib. Tempat yang Allah musnahkan kaum Nabi Syuaib ini, mereka sedang bina sebuah kota besar. Namanya kota Neom. Kota Neom ini untuk ambil teknologi yang sangat hebat. Mereka hanya ada robot. Dalam bandar ini, bandar daripada kaca, panjangnya 170 km. Panjang daripada Ipoh sampai ke Johor. Bandar itu kaca. Manusia duduk dalam kaca. Dan ada bulan yang artificial, bulan tiruan. Pasirnya memancar keluar seperti syurga. Mereka ingin bina bayangan syurga, tuan-tuan. Dan hujan akan turun sentiasa. Mereka ciptakan awan hujan yang diturunkan sentiasa. Sekiranya mereka nak hujan, mereka buat pembenihan hujan dan hujan turun di atas kota Neom. Macam Dajjal yang bawa hujan, bawa neraka. Dan tuan-tuan, mereka semuanya menggunakan robotik. Pekerja semuanya akan menggunakan robotik dan akan dibina di Mekah, di atas utara Madinah. Di tempat kaum Madian yang Allah musnahkan, mereka bina kota ini. Kota untuk dunia semata-mata. Bahkan dikatakan di sini, tanah kubur pun tidak ada. Mereka tidak berhasrat untuk mati. Kota untuk hidup selama-lamanya. Dan itulah kota Neom yang sangat besar. Dan insyaAllah tajuk tentang kota Neom ini saya bentang insyaAllah malam esok, malam lusa di sebuah surau di Bangi. Bagaimanakah perancangan untuk bina kota yang besar ini? Tapi yang saya sebutkan di sini ialah Rasulullah menyebut tidak akan berlaku kiamat sehingga berlaku perkara yang besar di sini. Dan tuan-tuan, ini pasir yang sentiasa keluar cahaya. Dan inilah kota yang tidak pernah malam, yang sedang dirancang untuk membina di kawasan Madian, kawasan Nabi Syuaib yang Allah musnahkan kaum Madian disebabkan mereka menentang Rasul yang Allah utuskan kepada mereka. Artificial rain. Mereka akan turunkan hujan di atas kota ini. Dan sifat bawa hujan ini tuan-tuan, akhirnya ialah Dajjal. Rupa-rupanya Dajjal kecil telah muncul. Dan mereka mau hujan bila mereka ingin hujan. Dan mereka akan kekalkan suhu di situ setakat mana suhu yang mereka inginkan di dalam kaca yang mereka bakal bina satu kota yang sangat luar biasa. Tuan-tuan, itulah kalau kita bandingkan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahawa satu masa Dajjal akan datang dan dia juga akan menyuruh ya'murus sama' fatamtur, dan apabila dia suruh langit turunkan hujan, hujan pun turun. Dan apabila suruh bumi keluarkan tumbuhan, bumi pun keluar tumbuhan. Maka mahu jannah wa nar. Dan di bersama dengan Dajjal itu ada neraka, ada syurga. Fajanatuhu narun, dan syurga dia adalah sebenarnya neraka. Wa naruhu jannah, yang dia kata
neraka itu sebenarnya lah syurga. Dalam hadis yang mulia ini yang menggambarkan Dajjal akan muncul, tetapi kita dapat saksikan Dajjal kecil telah mempamerkan dirinya di kota-kota besar hari ini. Dan marilah kita ambil iktibar dan tidak berlaku kiamat sehinggalah berlaku perkara-perkara yang besar yang disebut oleh Rasulullah tadi. Barangkali ini sebahagian daripada perkara besar yang sedang kita saksikan pada zaman yang akhir ini. Marilah kita sama-sama pegang dada kita, anak cucu kita, keluarga kita dan negara kita. Marilah kita sama-sama setakat mana kita mampu untuk kita sama-sama menyumbangkan tenaga, buah pikiran dan doa supaya kita selamat daripada bencana ataupun fitnah Dajjal yang sangat menakutkan ini. Dan saya minta maaf dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih sallallahu alaihi wasallam.